Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ni korang just tengok video ni sahaja di mana cikgu akan teruskan subtopik di mana korang akan tengok pasal make and verify conjecture about the formula of probability of combined event. Maksud dia kat sini sama ada you guys nak macam mana korang nak tentukan sama ada kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, kebarangkalian peristiwa bergabung A dan B, okey, sama dengan hasil darab kebarangkalian peristiwa A dan juga kebarangkalian peristiwa B. Okey, so ini formula dia. Macam ni lah, macam mana korang nak tentukan sama ada kebarangkalian peristiwa bergabung A dan B ni sama dengan hasil darab kebarangkalian peristiwa A dan juga kebarangkalian peristiwa B. Okey, so dia ada bagi untuk yang dekat stimulation 3, kat table tu dia ada bagi peristiwa dia macam dice dengan coin. You guys macam ni lah kan, toast at the same time kan. Maksud satu roll, satu toast lah at the same time. Okay, so kita tengok, kita kena fill kan table tu dengan possible outcome. Okay, so untuk dice, kita ada coin which is tail dengan head je. Okay, so dice kita ada sampai nombor 6 saja. 4, 5, 6. Okay, so untuk yang ni, korang boleh possible outcome dia, korang boleh dapat 1T, korang boleh dapat 1H, korang boleh dapat 2T, korang boleh dapat 2H, korang boleh dapat 3T, korang boleh dapat 3H, korang boleh dapat 4T, korang boleh dapat 4H, sampailah 6H ni nanti Okay, listkan sampailah 6H. Okay. Okay. Alright. Okay, sampai 6H. Okay, settle untuk fill possible outcome lah. Okay, so next dia minta kat kita state the sample space. Okay, bila mana dia minta sample space, maksudnya semua ni lah. Okay, semua ni. Okay, sample space dia sama dengan sample space untuk eksperimen ni lah kan. Okay, sama dengan ambil yang muka macam kurungan muka ni kan. Okay, listkan daripada 1T sampailah 6H ni tadi awak punya. So, tutuplah macam ni. Okay, settle untuk 4A. So, kita tengok pula 4B. Okay, sekejap Okay, 4B yang dekat muka surat 248 Okay, 4B korang boleh tengok. Dia minta possible outcome juga, probability. Dia minta probability by listing all possible outcome of the combined event below. Maksudnya combine peristiwa bergabung ni lah. Peristiwa bergabung di mana dia minta yang rolling a dice tu dia dapat nombor genap, even number. Dan juga bila dia toss a coin tu dia dapat tail. Okay, so dia nak kita listkan possible outcome dia. So nombor genap awak akan dapat 2, 4, 6, 8 lah. Tapi sampai untuk case dice ni sampai 6 je lah kan. So awak dapat tail. So awak listkan dulu possible outcome dia. Okay, ni probability lah. Ni okay, 6 tail. Okay, tutup. Okay, ini you all punya probability. Okay, dapat dah by listing possible outcome dia. Okay, next untuk nombor 2 pula. Dia minta prime number dan juga head. Okay, so prime number di sini kita ada 2, 3 dan 2, 3, 5. Okay, kita ada 2, 3, 5. Kalau ada 7, 7 lah. Tapi ni sekarang dice kan sampai 6 kan. So, kita ada 2H. Kita ada 3H. Kita ada 5H. Okay, settle. Untuk nombor 3, dia minta obtain a number less than 3 in rolling a dice and a tail. So, kita ada 2 nombor je lah yang terlibat. So, 1 tail dan juga 2 tail. Settle. Okay, untuk 4B sampai soalan sini settle. Okay. Next, kita tengok 4C di mana dia minta awak calculatekan the product of the probability 3-3 ni. Okay, sekejap cikgu tunjuk ya. Okay, untuk cara pertama, untuk awak tentukan dia punya darab ni sama ke tak. Kita ada formula tadi kan. So, satu lagi cara cikgu boleh tunjuk.
di mana awak senaraikan dulu kesudahan yang mungkin, possible outcome yang mungkin. So, kita ada 3 lah. So, 2T, 4T dan juga 6T. Okay. So, kita ada 3 di sini kita punya. So, number awak punya sample space ni tadi, awak ada total dia 6 tadi daripada dice, 2 tadi daripada coin. So, awak dapat 12. Okay. So, kebarangkalian awak mendapat huruf P dan juga huruf P pula dah. Cikgu tengok contoh. Sorry, even number. Okay, untuk even number dan juga T, tail and tail. Okay. So, awak ada 3. 1, 2, 3. So, 3 per 12 total ni tadi. So, awak akan dapat berapa? 1 per 4. Okey, nak buktikan yang awak dapat 1 per 4 ni tadi, kita boleh guna kaedah yang kedua. Di mana kaedah yang kedua, okey, daripada list ni tadi, kebarangkalian untuk mendapat even number, okey, even number, okey, awak akan dapat 3 per 6. 6 ni yang dadu tadilah. Okey, so awak akan dapat 1 per 2. Okey, untuk P untuk T pula. Okey, T awak juga akan dapat 1 per 2 di mana antara T dengan H je lah. Okey, so 1 per 2. So, kita darabkan 2 ni. So, kita darab pakai yang formula tadi. Kalau awak ingat formula ni tadi, P, A, M, B ni tadi sama dengan P, A darab P, B. Okey. So, awak akan dapat 1 per 2 darab 1 per 2. Awak akan dapat 1 per 4. Okey, sama kan dua kaedah ni jawapan dia. So, terbuktilah bahawa kedua-dua kaedah menghasilkan jawapan yang sama. Either awak nak tengok daripada sini terus kan. Awak dah kira dulu sample space dia, total dia punya ni, iaitu total daripada dadu dan juga total daripada coin. Awak kira awak dapat 12. Okay, so probability untuk even number dengan 10 ni tadi. So, kita ada 3. 1, 2, 3. So, 3 daripada per 12 ni tadi. Total semua. Dan awak akan dapat 1 per 4. Awak nak buat macam tu pun boleh. Ataupun awak nak make sure kan dia. Kita tahu even number daripada dice kita dapat 3 per 6. Sebab total dia dice dia ada 6. So, dapat 1 per 2. Okey, untuk tail pula ada hanya 1 per 2 lah, sama ada head atau tail. So, 1 per 2 je lah kita punya choice. Okey, probability dia. So, awak nak dapatkan total produk dia, awak kena darab. So, 1 per 2 darab 1 per 2, awak akan dapat 1 per 4. So, dua-dua jawapan memberikan nilai yang sama. So, terpulang pada awak selesa pada mana awak nak tunjukkan cara mana-mana awak faham. Nak buat dua-dua pun tak ada masalah. Okey, settle untuk subtopik ni, di mana hanya untuk awak menentusahkan sahaja. Membuat dan menentusahkan sahaja. Ni maksud dia, awak nak tentukan sah, awak menentusahkan je kan. So, untuk next subtopik pula, awak akan tengok macam mana awak nak tentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar dan juga peristiwa tak bersandar. Okey, sekejap ya. Okey, so untuk yang how do you determine yang untuk contoh keempat, muka surat 250. Okay, how you want to determine the probability of combined event for dependent and independent event. Okay, kita ada dua contoh. Satu contoh 4 dan satu contoh 5. Okay, cikgu akan tunjuk contoh keempat, di mana dia akan sama je dengan yang tadi. Cuma yang ni kita nak tentukan teruslah. Okay, so tanpa membuang masa. Okay, dia minta a card is chosen randomly from box A and box B respectively. Okay, awak tengok example 4. Okay, dia ada box A dan juga box B. Kotak A, kotak B lah. Okay, so dia minta kita calculate the probability of getting a factor of 9 and the letter Z. Okay, so macam kaedah alternatif kita tadi, kita listkan dulu possible outcome dia. Okay, okay, factor of 9. Sekejap bahasa ni English kan. Factor of 9 dan and letter Z. Okay, and letter Z. Okay, so kita listkan dulu.
So, kita akan dapat 3Z dan juga 9Z. Faktor of 9 ni ada 2 je lah. 3 darab 2 dapat 9, 1 darab 2 dapat 9. So, 3 dengan 9 je yang terlibat. Z yang ni je lah, 1 je lah. Awak dah list. Lepas tu kita kira pula number of total awak punya sampel ni tadi. Dua-dua peristiwa ni tadi. Kita ada 4 dengan 3. So, 4 darab 3 awak dapat 12. So, probability untuk factor of 9 and letter Z ni tadi equals to kita ada 2 sahaja. So 2/12 sama dengan 1/6. Ingat jawapan awak yang kaedah alternatif kita buat kita dapat 1/6. So untuk buktikan betul atau tak, kita tengok satu lagi kaedah. Satu lagi kaedah. Awak kena point satu-satu. Point maklumat ni satu-satu. Maksud dia macam ni. Probability bagi factor of 9. Kita buat satu-satu di mana ada 2 daripada 4. So, awak dapat 1/2. So, P untuk letter Z. Letter Z ni tadi. So, daripada 1/3. So, kita nak dapatkan total dia. Factor of 9. Factor of 9 and letter Z. Sorry. Letter Z. So, awak akan dapat 1/2 darab dengan 1/3. So, awak akan dapat 1/6. Settle. Sama tak dengan jawapan tadi? Sama. So, awak nak pakai kaedah mana-mana pun boleh. Tak ada masalah. Sama juga untuk contoh kelima. Awak tengok dulu, kaji balik apa yang saya dah tunjuk contoh ni tadi. So, awak boleh buat dalam latihan ni nanti. Itu saja untuk hari ni. Cikgu tak nak cakap banyak. Cikgu takut makan data ke apa nanti I concern jugalah pasal itu. Apa-apa boleh PM saya macam biasa. That's all for today. Bye. Assalamualaikum. Thank you.